So sekarang ni macam tengah tumpukan untuk keluarkan lagu. Oh ya? Ha. Dekat YouTube channel? Sebenarnya kita nak masuk industri sebenarnya. Betul ke? Betul. Wah. Okay, so hi guys. Okay, so so hari ni we have a special guest in which he is one of my seniors in high school. Okay, so please introduce yourself. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Dani Aznil bin Muhammad Zaini. Saya pelajar tahun 3 Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP. Oh, okay, so sekarang ni Aznil belajar lagi lah ke tengah intern ke? Baru berapa minggu habis intern lah. Sekarang tunggu nak masuk bulan 10. Oh, so Aznil sebenarnya dia minat main gitar. So our first topic today is about passion. So kita masuk terus Okay, jom. Okay, so what passion means for you? Passion bagi Aznil dia satu benda yang bila kita nak habiskan masa tidur kita, masa lapang kita untuk kita buat satu benda tu. Tapi passion ni kadang-kadang walaupun penat, tapi bila kita buat kita rasa benda tu sebagai satu macam stress release. Oh. So kalau Aznil buat Aznil punya passion contohnya macam main gitar kan. So Aznil akan rasa macam tak stress sangat lah. So itu salah satu cara untuk Aznil cope dengan stress. Ya dan tak. Dia kalau passion dia kalau kita buat untuk diri kita atau okey lah. Tapi kalau anda macam passion tu dibawa jadi kerjaya, ada deadline, ada target, tu dia macam jadi stress sikit. Oh macam tu. Macam kalau untuk Iwa kan, pendapat Iwa lah, passion ni macam something yang bagi kita butterflies. Macam kita jumpa kita punya first love macam tu kan. Sorry cliche. Macam tu, lepas tu kita dapat macam butterfly. Biasa kalau tengok movie kan macam tu kan. Tapi masalahnya sekarang macam mana orang nak discover passion diorang. Macam Aznil macam mula-mula main gitar, macam mana Aznil boleh belajar main gitar? Macam mana orang nak discover? Dia benda ni kita kena, macam kita kata, kena discover lah. Kita kena try banyak benda. Sebab setengah orang daripada kecil dia tahu okay ini passion dia. Tapi ada orang yang dia macam bila dia umur 22 baru tahu dia minat main futsal. Ada yang waktu 40 tahun baru tahu dia minat menulis. So passion ni kita kena cari. Kita tak boleh rasa macam bila ayah kita main muzik, so passion kita muzik. Kalau ayah kita bersukan, main bola, so passion kita main bola. Dia atas diri individu yang mana bila dia buat benda tu dia rasa dia sangat selesa dan dia sangat enjoy. Itu lah passion. Oh. Sorry. Jawapan dia panjang pula. Tak. Ada tak mana-mana family member yang also involve main gitar? Sebenarnya ayah memang main muzik. Oh. So abang pun main muzik. Akil. Akil main muzik. Oh, Akil mah. So tu pun lah. So ayah ni main muzik macam dia mula-mula dia start hobi ke, dia kerja ke? Mula-mula memang start hobi dia main daripada dia macam pada dia sekolah menengah juga lah. Oh. Daripada sekolah rendah, sekolah menengah tu. So peralatan gitar semua dia memang ada dekat rumah lah. So memang tapi dia main drum lah. Tapi macam gitar semua ada tapi dia tak hati main. So anak-anak dia lah yang habiskan barang dia. Habis lah barang dia, anak-anak dia ambil. So kesimpulannya macam passion ni kita kena buat apa yang buat kita rasa happy. Lepas tu kita discover dia pun macam kita kena rajin buat eksperimen. Macam tak semua orang dapat cari passion diorang kan. Diorang kena try sikit demi sikit. Macam Iwa dekat sekolah dulu, kan kita kan ada co-curriculum kan. Lepas tu banyak lah masuk mula-mula yang tak sesuai. Banyak masuk olahraga punya kelab kan. Masalahnya nama je olahraga kelab tapi tak buat apa-apa pun. Cuma jumpa dalam bilik je masa kat sekolah dulu kan. So macam memang tak minat actually sebab tak buat apa-apa kan. Lepas tu try apa ke lagi waktu koko tu? Silat Silat live. Adalah bowling ke macam tu, bowling padang kot. Memang tak masuk lah, macam tak suka. Macam kita kena rajin eksperimen. Lepas tu last kali barulah masuk silat. Itu pun sebab ada Ain Rahim kan. Ain Rahim ajak. Lepas tu kelab yang lama tu macam bosan. Tu yang masuk kelab silat tu. Lepas tu
masuk kelas silat tu Makin jumpalah. tolak Jumpalah macam Aznil, Akil, Wawa kan? Wawa kan Iman? Wawa lagi banyak lah. Najwa pun silat juga kan? Najwa ke Wawa pun sama. Bukan tu. Ni yang tu lah Wawa yang satu kelas ni Iman. Oh, Wadina. Wadina. Lepas tu kat situ bila dah masuk silat, dah ada passion, dah minat, masuk pertandingan daerah semua. Lepas tu kita kan ada satu macam team kan, Cak Akil semua Azni semua. So kat situ kita akan jumpa support system. So support system kat situ macam kita akan jadi lebih involved dalam any social gatherings. So bila involved dalam any social gathering, so dia akan train kita punya mind. So kita akan jadi lebih pandai lah nak social dengan orang lain. So support system dekat situ memang dah ada. Memang bagus untuk mental health lah. Okay, so macam tu lah. Lepas tu tak apa, boleh edit. Tenang. Lain bro. Lain. Okay. So kan passion. So apa Azni rasa passion, kan passion Azni sekarang kan gitar. So sekarang Azni develop tak passion tu? Macam Azni ada involve apa-apa tak? Yang berkaitan dengan passion. Dengan muzik. Maksudnya gitar dan muzik ni satu benda yang sama lah bagi. So develop daripada zaman sekolah lah. Sebab yang penting bagi Azni mesti kita hidup, kita kena ada progress. So mungkin waktu sekolah kita wakil dalam puisi dan lagu. Kita bila dah habis sekolah jadi jurulatih untuk puisi dan lagu, nyanyian solo, lepas tu nasyid sekolah. Lepas tu move bila masuk ke Unimap, tentu mula macam aktif main untuk kelab Unimap. Lepas tu wakil Unimap bagi UUM macam pertandingan tu 3K. You ada nampak kat Azni punya IG. Bagi UUM. Tapi dah tak jumpa Iman lagi. Iman tak masuk lagi. Tu masuk kelab muzik, buat persembahan untuk fakulti. Tu selain tu asalnya di luar institusi universiti pun ada juga buat main job untuk kenduri kahwin. Basking. Nice gila. So sekarang ni macam tengah tumpukan untuk keluarkan lagu. Oh ya? Yeah? Dekat YouTube channel? Sebenarnya kita nak masuk industri sebenarnya. Betul? Betul. Wah. Lepas tu dah ada nama grup ke? Dah ada lah. Ya? Yeah. Cakap. Boleh cakap. Bagi tahu lah. Nama VAST 18. VAST 18. Oh, wow. You all baru tahu. Tak buat tu lagi. Tak buat macam hebohkan lagi. Sebab dalam progress nak buat. Wah, nanti famous lah ni. InsyaAllah nanti kalau famous nanti keluar. Aduh, betul lah cakap Azni tu kan. Macam kalau Azni dia involve dalam passion dia macam gitar, puisi dan lagu daripada sekolah. Lepas tu dia involve dekat luar, dia dapat pay semua. So bagus lah. So passion ni bukan kita boleh cuma buat untuk stress release, untuk macam hobi. Tapi passion pun boleh buat kita gain salaries. Okay. So bagus lah apa yang Azni buat tu kan. Tambah-tambah lagi Azni kan dah nak ada group dah kan. Nak band lah. So ini interview pertama dengan band kita kan. Pada kawan-kawan yang lain lah, minta maaf lah. Kita datang seorang dulu. Nanti kalau dah famous baru kita datang ramai. Aduh. Boleh. Nanti dah famous datang lagi tau. Nanti dah famous kita datang lagi. Okay, so itu je pasal passion. So next topic is topik ni macam lari sikit. Sebab hari ni kita akan cakap pasal 3 topik. So do you think men and women can be friends? Tak biasa perempuan-perempuan ni. Biasa dengan cerita dengan kawan lah. Biasa dengan cerita beriman lah. Ya ke? Cerita lah kat sini hari ni. So Aziz rasa lelaki dengan perempuan boleh jadi kawan tak? Tak, kalau ikut pengalaman bagi rasa macam diri lelaki rasa macam boleh ya. Tapi dia kena bergantung pada macam pihak yang lain juga. Sebab kadang macam lelaki tu rasa macam lelaki dia dengan perempuan kawan. Tapi perempuan tu pula dia rasa lain pula. Dia rasa macam lelaki tu bagi harapan kat dia. Okay, faham. So Aziz rasa macam setiap orang macam lain-lain lah. Dia bergantung pada individu. Sebab kadang perempuan tu rasa dia dengan lelaki tu kawan, tapi lelaki tu rasa perempuan tu bagi dia harapan.
Macam tunjuk hint macam tu. Macam lelaki tu tunjuk effort lah, bagi hint lah. Okay, semalam kan Iwa ada tengok Steve Harvey punya one of his famous video lah. So kat situ dia cakap, orang interview tu tanya dia, ada tak kawan perempuan? Dia cakap tak ada. Tu interviewer tu tanya, kenapa? Sebab ada bini. Cakap bukan. Sebab dia cakap 99.9% lelaki fikir yang diorang tu hanya jadi kawan dengan perempuan tu sebab perempuan tu dah declare memang diorang kawan je. Faham tak? Kira perempuan tu macam dah declare lah kawan je. Tak ada apa-apa dah. Tapi bila lelaki nampak peluang, diorang akan macam masuk line. Steve Harvey cakap macam tu lah. Dalam bahasa orang putih lah Iwa. Okay. Translate macam tu. So saya rasa betul ke? So macam tak je. Kenapa statement dia macam nak kata semua lelaki macam buaya? Kot. Tak kot. Rasanya tak semua lelaki macam jadi mak-mak Casanova macam tu. Ada peluang terus try. Tak, mungkin sebab dia western kot. So dia fikir macam tu. Mungkin nak culture beza-beza kot. Tapi kita budaya timur ni rasa memang kita dilatih untuk friendly dengan semua orang. Tapi dalam masa sama jaga kat batas-batas yang dulu. Betul. Diorang kan memang macam skinship kan. Macam terus sikit kan. Lepas tu diorang kan macam senang kan. Senang apa ni, ada awet, ada power kan. Tapi Iwa rasa macam Iwa socially awkward with everyone. Maksud Iwa macam Iwa susah nak adapt dengan semua orang. Macam ada certain orang je yang senang Iwa nak rasa selesa tau. Macam kalau dengan Iman selesa lah sebab daripada kecil kenal kan. Tapi kalau macam dekat tempat belajar kat universiti, macam memang lebih senang dengan perempuan. Dengan lelaki memang macam perempuan pun sebenarnya susah nak masuk tau. Dia ada certain orang. Tapi dengan lelaki lagi dah susah sebab dengan perempuan dah susah kan. So dia macam kena kenal dulu baru dia akan biasa. Lepas tu you rasa lelaki dengan perempuan boleh je jadi kawan sebenarnya. Sebab dekat you ada je kawan perempuan yang ramai kawan lelaki. Maksudnya kawan lelaki dia ramai lah. Tapi memang dia kawan macam kawan je lah. Dia tak adalah macam jenis macam tunjuk hint ke apa, tak adalah. Sama macam Azni pun dekat you memang rapat kan dengan perempuan. So kami macam anggap adik-beradik lah. So macam tak ada pun yang macam ni suka ni Macam so, dalam band macam tak ada lah. Macam band. Dulu band kat you dulu semua tak ada lah. Kawan lah. Kawan je lah. Macam profesional lah. Kalau macam band tu hubungan tu profesional dia. Macam kalau okay, sorry tak tanya. Macam kalau dengan ex kan. Allah. Okay. Macam kalau dengan ex, macam ni macam kalau dah putus, boleh tak korang jadi kawan? Dia mungkin bergantung pada sebab putus kot. Kalau putus secara baik mungkin boleh kot. Macam kalau curang macam tu tak nak jumpa dah lah macam tu. Tengok muka pun tak boleh. So kalau Iwa adalah dulu macam kat dah lama dah tak ada apa-apa pun kat sekolah dulu kan. Macam tahu lah. Tak payah. Macam tu lah kat sekolah dulu. Lepas tu putus. Tapi yang peliknya lepas putus kan, kita orang tu lagi rapat. Tapi bukannya cinta ke apa, macam kawan lah. Macam tertiba waktu form 5 tu, macam waktu SPM tu rapat lah. Macam memang kawan betul. Macam kalau waktu rehat, Ibu kan macam gagal mat kan dulu kan. Mat dulu hancur lah sebelum SPM kan. Lepas tu Puan adalah seorang cikgu Cina. You tak ingat nama. Kesian dia. Tapi dia baik. Sebab dia sanggup ajar waktu rehat tau. Kelas tambahan. Lepas tu dia ajar faham lah. Lepas tu sampai yang kawan lelaki tu pun Iwa ajak join. Lepas tu kita orang jadi rapat. Dia pandai mat tau. Dia dapat A. Yang S Iwa tu. Lepas tu dia fikir apa? Lepas tu dia ajar mat lah. Lepas tu memang improve gila dalam exam. So point dia kat sini macam maybe korang okay. Miss Eng. Thank you Miss Eng lah. Miss Eng lah yang ajak waktu rehat tu. Okay, lepas tu point kat sini macam maybe macam korang ada power. Lepas korang putus ke apa, maybe korang punya relationship tu akan get better. Bukan daripada segi cinta ke apa, but dari segi friendship. So kat situ korang akan boleh tambah social connection juga kat situ sebenarnya.
So point dia jangan jangan terus macam jauh macam tu lah. Macam ambil time fikir dulu macam tu. Tapi kecuali macam yang Azin cakap tu lah. Kalau sebab putus, kalau curang memang tak cakap lah cerita dia. Kan? Tapi betul lah, dia macam ada benefit kan. Okay, lepas tu boleh tak Azin share Azin punya pengalaman, macam mana Azin cope dengan kesusahan waktu Azin masuk universiti dulu. Macam dari segi Azin study, dari segi social engagement dengan orang lain, macam dia punya hardship kat situ. Okay, waktu mula-mula masuk universiti. Kan mula-mula semua orang rasa susah. Betul lah, tu mula-mula macam sangat susah. Sebab sini dapat course business. Memang daripada form 4 tu dah tekad lah. Tak tahu nak ambil course apa, tapi course yang tak nak ambil business. Itu. Daripada apa masuk form 3 kan kita nak pilih kelas kan, kelas sains apa semua. Memang dah tekad lah tak nak ambil business. Lepas tu dapat business. Lepas tu macam mana? Dapat agak business untuk degree. So macam reda, macam anggap mungkin ni rezeki. So untuk first sem tu memang waktu yang paling susah lah. Memang menangis semua. Lepas tu kena belajar account. Betul. Sebab benda yang kalau kita tak minat ni, kita paksa untuk belajar ni, dia susah sikit lah berbanding benda yang minat. So memang setiap hari akan disiplinkan diri. Pukul 11 kena tidur. Saya tak kisah member apa, ada nak buat kerja ke, bising ke, pukul 11 kita tidur. Mula tidur atas katil tu. Setelah tidur atas katil sebab ingat macam nak jadi acah-acah pula cemerlang sikit. Bangun pukul 3 steady. Tapi bila tidur atas katil macam susah nak bangun. So lepas tu decide tidur atas lantai. Sebab selesa sangat. Sebab susah tidur atas lantai selesa sangat. Tidur dekat atas lantai. So tu ada kawan-kawan gambar dengan tidur atas lantai, belakang rak kasut. Tak, lepas tu tidur atas lantai senang tak nak bangun? Senang pula. Malu pula cerita ni macam penakut kan. Mula-mula tidur atas lantai dalam bilik. Tapi macam bangun tu macam ada gangguan-gangguan bodoh-bodoh. So macam lepas tu takut kan? Macam tidur kat ruang tamu lah. Saya tidur kat ruang tamu, depan ke meja. So belakang tu pintu masuk. So macam bangun-bangun tu terus duduk atas meja lah. Tu macam study lah. Tu study, senang. Macam tu tak ada nantak kena kacau apa yang penting. Tapi memang tak fikir kan nantak lah hantu ke apa. Aku nak study je. Dah tak faham lah. Lepas tu memang dia kacau tu. Tak tahu dia faham kat kita. Student nak study susah kan. Dia kata tak payah kacau. Aduh lawak lah. Tak, tapi tak takut ke? Dia yang mula-mula macam takut. Tapi bila macam satu tahap tu rasa stres study. Sebab rasa waktu mula-mula belajar dekat Unimed tu, first sem tu macam ada satu stres yang sampai memang tak boleh tidur. Sampai macam kena makan ubat sesama. Nak tidur. Ni benda terlarang, jangan tiru kan. Member tu macam tegur kan, jangan apa makan ubat dan tak, memang tak boleh tidur. Esok nak exam kan. So kan ada satu tahap yang memang akan tidur. Masuk kelas tidur, lepas tu lepas habis kelas pergi surau tidur. Balik rumah tidur lagi. Sebenarnya anxiety tu sebenarnya. Dia macam takut sangat. Esok exam kan, masuk tidur. Sebab takut gagal kan. So waktu satu memang result macam so-so lah. Tapi macam apa, target dan tu untuk lulus ya. Sebab kita kan tak adapt lagi, susah lah. Tapi lepas Azni set up jadual, semua tidur kat lantai semua. Okey tak? Result dia so-so lah. So-so lah, tapi okey lah, capai target lah. Sebab lulus lah. Tapi bila masuk SEM 2, kita macam apa, muhasabah diri balik. Kita macam betulkan niat balik. Macam belajar ni sebab kita minat. Kan sebab nak dapat A ke, kan sebab nak banggakan siapa-siapa. Bukan nak dekan kena nak lulus kan. Dia macam nanti tunggang agama pula. Macam niat tu belajar tu ikhlas kan, kerana Allah kan. So bila insyaAllah bila kita niat kan tu, lepas tu kita punya urusan mudahkan. Dan tu buat macam-macam lah. Maksudnya setiap hari sebelum pergi kelas akan mesej mama tu, good morning, doa kan belajar ni. Ambil berkat. Ambil berkat setiap. So SM2 tu tak struggle sangat. Tak ada tidur lantai. Sebab nak tidur atas katil ke apa. Lepas tu macam study pun dia. Lepas tu berkat kawan-kawan juga. Banyak kawan-kawan yang tolong dan faham. Tolong ajar. Dia tolong study. Azrin ni ajar. Itu tolong study. Dia orang boleh tanya ni macam mana kan. Kadang kita macam ni mengaku
Lepas tu dia yang malas. Tapi bila orang tanya macam tak sampai hati kan. So Belajar. So kongsi ilmu. So mungkin sebab bila dia tanya baru kita Ha. fikir, oh kita tak faham ni benda ni, esok kita cari, kita explain kat dia. Oh macam tu. So kiranya macam Aznin lagi fokus dekat ni kan, ambil berkat parents, share dengan kawan semua. So lepas tu result Aznin jadi okey. Betulkan niat dulu lah yang penting. Betul kan ni memang waktu SEM 2 tu memang result tu yang naik. Oh. Bagus-bagus. Boleh kita tahu berapa? Ha? Sensor dapat 3.82 tu. Tak payah sensor lah. Kita riak tak? Tak ada, tak apa, lantar je. Tapi itu maksudnya sebabkan SEM 1 punya struggle. Tu atas-atas tu macam pemudah lah sampai sekarang. Oh. So kan tak minat bisnes kan. Ha. So waktu 21, 22, 23 lepas dipilih wakil Unimap untuk program keusahawanan sebagai ketua projek. Wow. Okay lah tu. So at the same time Azmi try improving Azmi punya self. Lepas tu Azmi tambah lagi pengalaman. Kan? Dapat jadi wakil universiti. Wow. Iwan tak pernah jadi wakil universiti. Ni wow. Rasa macam bila sebab dia satu universiti macam hantar seorang kan. So bila pergi camp tengok ni wakil apa MPP. Ni wakil daripada Enactors. Lepas tu ada yang universiti dia tak hantar wakil langsung. Lecturer datang dia kata sebab tak jumpa pelajar yang betul-betul firm kan untuk pegang projek ni. So bila tanya awak dipilih kenapa? Betul. Saya kat saya pun tak tahu kenapa. Orang tergelak tak? Lecturer backup dia kata dia dipilih oleh lecturer kan. Lecturer sepakat pilih dia. Sebab lecturer tu. So macam terharu lah. Sebab kita tahu benda ni kita tak minat daripada sekolah tu. So kita develop sampai bila dipanggil tu macam terharu lah. Macam satu penghargaan. Minum lain. Tak dahaga. Ya, Iwa minum ya. Sorry. Dahaga. Okay, macam Iwa kan macam mula masuk U kan. Mula-mula masuk U memang susah gila nak adapt. Iwa tak pernah masuk asrama tau. Asyik tak pernah masuk asrama kan. Hampir Hampir. Tu tak masuk lah. Masuk Binji kan. Waktu form 3 kan lepas Masuk? DMR dapat Painun. Pasal pergi? Tak pergi sebab tentu kaki kan patah. Oh, Asyik patah kan. Tentu Asyik patah kaki kenapa Iwa lupa. Main bola. Main bola dengan kawan kan. Main saja kan. Waktu PJ waktu PJ saya sajalah. Yang kena patah 25 hari bulan 9 hari Rabu. So Rabu minggu depan tu PMR. Waktu tu saya ingat. Waktu tu jumpa Azim jalan kat tepi koridor tu pakai tongkat. Waktu Ibu Lati tengok kan cakap misiannya dia ni adalah PMR. Masa kan dalam hati. Jadi calon OKU kan. Tak ada lah tu macam kesian lah. Struggle lah. Sekolah kita kan tangga. Mana ada lift. Dah sekolah biasa kan. Sekolah kerajaan. Lepas tu waktu tu tengok Azim macam kesian lah. Tapi leleh Azim dapat result lebih daripada okey. Berkat patah kaki. Berkat patah kaki. So kalau nak dapat result okey kena patah kaki sebelum exam. Tak boleh main bola dah. So study je kerja dia. Memang duduk kat kursi kan. Nak gerak tak boleh. Baca buku. Tapi kita orang sebenarnya memang ada expect dah Azim dapat result tu sebenarnya. Macam mungkin you je lah Aina semua kan. Kita orang macam alah dia ni budak pandai. Okey lah dia tu. Macam tu. Aina. Lepas tu macam Iwa memang susah gila lah nak adapt. Macam gila teruk gila mula masuk tu nangis je kerja. Dia bukan nangis sebab apa. Iwa cakap Iwa susah nak adapt dengan orang kan. So Iwa tak ada buat kawan tau. Sumpah tak ada buat kawan. Lepas tu masuk kelas tu macam mula-mula tu adalah kawan. Tapi biasalah bila kita masuk U kita tak boleh expect bila kita jumpa orang tu first time orang tu akan jadi kawan kita je tau. Dia macam banyak benda akan berlaku tau. So tu sebab orang cakap bila masuk uni kita memang akan gain banyak gila experience daripada kita punya pengalaman waktu kita belajar tu. So bila jadi benda-benda macam tu banyaklah benda-benda macam tu jadi. Lepas tu bila nak pergi kelas pun jadi macam susah tau. Lepas tu pergi kelas susah. Sebenarnya Iwa banyak jugalah ponting kelas sebenarnya waktu SEM 1. Nangis habis nak pergi kelas nangis seorang-seorang. Roommate ni kos lain. Bukan kos lain, kos sama tapi kelas lain. Macam mana tak adalah macam satu insiden tu buatkan Iwa tak dapat satu bilik dengan budak kelas sama. Sebab kita orang punya budak perempuan dalam kelas dia punya bilangan ganjil tau. Ganjil maksudnya? Maksudnya macam konon lah satu bilik kan 4 orang. So kita orang macam ada 7 orang. Macam tu.
So macam ada banyak college macam Kesinai, Dahlia. So Dahlia ni 4 orang, Kesinai ni boleh 3, boleh 2. So diorang dapat cukup-cukup je tau. Diorang dapat 4, dapat 3. So Iwa macam terpinggir lah seorang. So dengan budak kelas lain. Lepas tu biasalah kan budak-budak bila diorang kelas lain kan mesti diorang akan lebih engage dengan budak kelas diorang, lebih rapat. Biasalah tu, faham je. Tapi benda tu buat kita rasa susah tau. Buat kita rasa macam kita ni sorang-sorang. So lama-lama tu Iwa jadi distance dengan classmate. End up Iwa rapat dengan budak kelas lain. Lepas tu tapi Iwa ni dia jenis macam ni tau Iwa. Macam kalau lagi dipinggirkan, lagi rasa lonely, lagi Iwa study. Oh, bagus fikir positif. Dia macam sebab kan macam tak, kalau kita seorang kan seorang kan pergi makan, study, tidur, tu je lah buat apa lagi, pergi jogging, tak ada buat apa-apa pun. Tak adalah macam nak lara, pergi mall semua. Tak adalah. Lepas tu end up tu lah orang kata kan, kita akan banyak jumpa orang baik. End up jumpa kawan-kawan yang support kan, yang tolong Iwa pindah kelas. End up ada kawan-kawan kat situ. Yelah ada kawan, biasa boleh pergi keluar semua kan. Berani lah. Lepas tu kat situ boleh belajar. Kat situ Iwa dah mula belajar. Tak bukan study je, Iwa dah mula belajar macam mana nak stabilkan entertainment dengan study. So kalau exam, contohlah kalau exam macam Iwa start 2 minggu awal kot. Tak pun kalau macam final kan dia cara gap jauh kan. Macam sebulan gap kan. Memang Iwa start sebulan macam tu lah study. Iwa tak hafal tau. Iwa just baca hari-hari. Bila baca hari-hari, dia automatik akan ingat tau. So tambah-tambah kalau macam ada sebulan kan, hari-hari baca benda yang sama, memang ingat lah cerita dia. So kalau exam macam smooth lah jawab. Macam tu. So Iwa akan set masa. Iwa tak start awal sangat. Iwa bukan jenis yang study pukul 4 pagi, tak. Macam start bangun lambat. Pasal tidur you kan. Faham. Bangun pukul 2. Pukul 2. Teruk sangat. Bangun pukul 2. Lepas tu start solat semua. Lepas tu study. Set jam 30 minit study, 30 minit rehat. Memang macam tu. Start 2, 30 minit study, 30 minit rehat sampai pukul 5. Rehat, pukul 7 start balik study. Lepas solat start balik study. Hari-hari macam tu. Macam tak ada live. Tapi biasalah orang belajar kan. Kadang-kadang tu akan pergi juga keluar. Macam akan stabilkan juga. Akan pergi keluar dengan kawan-kawan. Pergi macam you belajar kat UiTM Arau. Tu akan pergi macam CMAT macam tu, jalan-jalan. Pasal tak ada orang pergi MACD. MACD ramai orang lah dah dekat ni kan, dekat Arau. Kat Kangar dah ada satu je kat orang Perlis MACD. Tu lah. Dia siapa yang pergi Perlis memang MACD satu kongsi satu negeri. Kan bila malam kan ni MACD kan sebelah kan ada macam kedai mamak macam tu kan. Kedai tu penuh. Dah lah orang nak pergi kedai mamak, nak pergi MACD, drive thru kan. Kedai mamak tu tak orang pergi kot. Kedai mamak tu ramai gila orang pergi. Lepas tu MACD tu tak tahu sedap tak. Dia nasi ikan daun. Ya. Yasmin pernah try. Yasmin. Tu kat Arau. Semua kat Arau. Mesti ya benar kat Arau. Tak, Yasmin banyak lah. Ada kat Kangar? Tak ada. Dekat Arau tau Mak Yasmin. Itu je yang 24 jam kot. Kat Perlis. Dekat Kedah ada. Dia macam banyak lah. Abang Iwa pun suka Yasmin. Dia dulu Unimed juga. Abang Iwa. Oh, Unimed. Kos? Engineering. Unimed memang universiti teknikal. Tak tahu. Tapi sekarang dia kerja dekat kilang elektrik. Bagian engineering. Electrical. Bagian tu lah. Sama dengan bini dia. Oh, jumpa jodoh di Unimed lah. Tak, dekat tempat kerja. Oh. Lepas tu sekarang diorang kerja kat Sirim kot. Sirim? Sini? Sirim kat KL. Jauh sikit. Okay. Kalau lelaki bini kerja tu. Masak abang luar lah. Sorry, abang luar. Okay, so pendapat Azni lah. So budak-budak yang susah nak adaptkan diri dekat universiti ni, macam dari segi sosial dengan study, so diorang patut buat macam mana. So macam Azin cakap lah, Azin try adapt kan. Macam dari segi study semua, macam Azin share pengalaman Azin tadi. So ada apa yang patut diorang buat? Sebenarnya yang cerita yang susah payah tu semuanya SEM 1 lah. Betul. SEM 2, SEM 3 yang kat atas dah tak ada susah payah lah. Betul. Banyak relax, banyak keluar.
So untuk tu nonnya bagi Aznil punya tip nak study, kita orang bersyukur lah. Ada satu team. So dalam kawan-kawan tu, sebab Aznil sejujurnya orang yang cepat balas juga lah study. So macam setiap bila duduk kelas tu, Aznil ni kerja tukar dengar. So lecturer tukar dengar apa, tanya soalan. Yang kawan lain yang rapat juga, dia jenis dia suka salin. Apa yang lecturer cakap dia akan salin kat nota. Tu yang rajin gila tu. Dia yang rajin lah. Dia salin. Macam ada orang yang dia, ada seorang lagi dia suka tanya. Dia jenis orang yang berfikiran kritis lah. Dia akan tanya ni kan. Dia rasa dia tak faham je dia tanya. Dia rasa dia was-was je dia tanya. Dia tanya, lepas tu cerita kan dia tak faham pun. So macam waktu malam tu macam akan berkumpul lah semua. So Azni macam terangkan sebab Azni dengar je kan. So yang tulis ni dia tunjuk nota dia. So kita terangkan berdasarkan nota dia. Yang ni dia akan tanya. So bila dia tanya tu, baru kita student nampak kat sini kita tak faham lagi, kat sini kita tak tahu lagi. So kami akan jumpa lecturer lah, tanya. So sebenarnya kalau kat U ni banyakkan jumpa lecturer lah, sebab ni antara tip yang lecturer bagi kan. Kalau macam dia kata macam kita belajar silat kan, kita asyik ambil buah kan. Kita tak tahu kan kita punya pukul tu tepat tak tepat kan. So kena test dengan guru. Baru dia tahu maksudnya kita punya buah tepat ke tak tepat. So macam tu juga dalam study kan. Bila kita kadang kita rasa kita dah faham lah. Tapi bila exam kita tak boleh jawab. Sebab kita tak tahu yang kita faham tu mungkin kita punya fahaman salah. Kadang-kadang dia putar balik soalan. So bila kita macam dah faham tu, kita jumpa lecturer, kita tanya, betul tak? Saya faham macam ni. Nanti lecturer akan cakap, betul tapi kurang kat sini. So kena banyak jumpa lecturer lah. Sebab universiti ni dia dah bukan macam sekolah lah. Sekolah apa yang cikgu bagi tu, itu lah. Tapi dekat uni ni dia satu tempat untuk bincangkan idea. So tak semestinya benda tu boleh guna kat semua tempat. So kita kena fleksibel lah. Kena banyak jumpa dengan orang-orang yang lebih pakar. Mungkin orang industri, lecturer. Betul-betul. Macam kalau kita orang course sains sukan. So dia macam setiap course dia mesti ada budak-budak yang macam top kan. Macam memang pandai lah budak-budak ni. Macam dalam setiap kali exam dia diorang macam akan score semua. So Cewa kalau macam mesej lecturer tak ada, so kita orang macam akan ambil alternatif lain. So lecturer sains sukan dia selalu sibuk. Dia orang selalu macam engage dalam kursus macam tu. Dia orang kan sekali dengan sukan. So dia orang ada banyak kerja kat luar dengan ISN, dengan MSN. Dia orang banyak kerja dengan orang lain lah. So kita orang akan cari budak-budak ni yang top scorer ni. So kita orang akan tanya. So alhamdulillah lah, dia orang ni memang tak kedekut ilmu. So alternatif dia kat situ. Tapi kalau korang macam rasanya lah, kalau nak jumpa lecturer tu pun sebenarnya lagi bagus lah sebenarnya. So tapi yelah nak jumpa lecturer kan, kena lah WhatsApp dulu semua kan. Lepas tu kena tunggu kat pembilik dia. Macam kalau Iwa lemah mat. So ada satu Sukan pada mat ada satu sem kan. Dia masuk ke mat tu tau, satu sem tu. Lepas tu Iwa macam matilah aku macam tu. Dia apa? Mat untuk apa? Dia macam ada cara dia tau. Kena buat graph, lepas tu kena kira. Statistik. Yes, statistik. Tepat sekali. Dia bukan course dia, subjek statistik. Ada poison guna jadah. Lepas tu kita orang kena kira sebab statistik ni penting. Macam kalau kita buat group kan, sains sukan kan. Kita orang kena kira berapa dia punya average budak yang mampu buat tu, mampu buat sit up semua tu, kita orang kena kira. So terpaksa juga kena pergi jumpa lecturer tu. Sebab kan biasalah budak you, dia kadang-kadang dia orang akan gabung kelas. So bila ramai, lecturer tak boleh nak fokus untuk budak tu seorang je. So dia akan kena fokus kat ramai. Memang tak faham lah cerita dia dalam kelas tu waktu tu. Tu diam je kan. Lepas tu WhatsApp pergi jumpa. Lepas tu dia ajar dalam bilik dia kan. So alhamdulillah lah. Sebenarnya korang jangan malu untuk bertanya lah. Macam Aziz cakap lah, kita kena tanya dekat yang lagi pakar. Macam dekat lecturer, dekat kawan-kawan kita kan. Sebab diorang ni sebenarnya memang tak kedekut ilmu. Sebab diorang pun tahu kalau kita share ilmu, memang kita akan lagi faham. Macam Hazni lah, dia share ilmu dia dengan kawan-kawan dia. Kawan dia pun tolong study semua kan. Kawan tolong study. Kat situ dia ada berkat dia kat situ. So bagus lah. Tu lagi satu. Kalau macam Hazni ni gibat lah. Tapi memang nampak kesian lah. Apa yang kita belajar tu kita kena apply kan. Dalam hidup. Baru kita nampak. Contoh kita belajar macam prinsip management, POLC. So kita kena apply kan. Kalau macam belajar sains sukan, kita kena apply kan. Mungkin macam belajar tu teknik pernafasan kan. So kita kena
kena apply dalam hidup. Tak semestinya dalam sukan kita boleh apply. Kita mungkin tengok video dan video sukan yang real, lepas tu baru kita akan faham benda tu. Sebab sebenarnya bila kita study ni, kita akan cuba untuk faham benda yang kita nak faham Betul. So sebab tu statistik ramai orang tak boleh score. Tunjuk kan. Sebab kita ramai dah ambil statistik kau. So memang statistik tu macam banyak orang tak boleh score. Sebab benda tu kita tak nampak tak apa. Tapi bila dah masuk ke peringkat lagi tinggi, post grad kan, kena buat data, tu baru kita nampak statistik tu untuk apa. Betul. Itulah kalau kita tengok waktu exam statistik kan, ramai yang keluar lambat. Tapi sebenarnya dekat Unimed statistik tu senang sebenarnya. Ya. So kita ada dua subjek mat kan. Satu business matematik kan, satu statistik. Statistik ni senang. Mat ni susah. Sebab korang memang asas korang mat. Macam budak sains sukan dia orang asas kita orang teori tau. Teori pasal exercise tu asas kita orang. So bila tiba-tiba masuk mat, memang bela cerita dia. Lepas tu waktu exam kan memang kualeh lah. Ramai gila kualeh waktu exam. Lepas tu dah keluar tu semua dah muka monyo je. Aduh macam mana ni. Tapi alhamdulillah lah lulus lah. Sebenarnya tak yakin tau jawab tu. Memang kualeh. Lepas tu tetap lulus. Uish, alhamdulillah. Dia betul lah apa yang dia cakap tu kan. Macam kita kena cari semua orang yang pandai. Lepas tu kita kena adapt dalam hidup kita kan. Especially kalau kita adapt dalam kita punya life kan, kita akan jadi lagi ingat. Betul. Kan? Macam korang kan lepas tu akan intern. Intern guna? Tak. Aduh. Intern. Kena music kan? Intern agak ada music. Tapi tak guna pun statistik berapa barang yang masuk, berapa barang yang keluar tak ada kan. Sonok lah. Dia macam Tapi nanti kerja guna? Nanti kerja guna tak? Dia bergantung kepada skop kerja. Kalau orang yang kerja bahagian logistik, mungkin dia guna statistik tu dengan, kalau sama master pun dia guna juga untuk buat data collection. Dia statistik lebih daripada data collection. Betul. So dia bergantung pada apa bidang kita masuk. Sebab sebenarnya kalau kita belajar kat universiti ni, kalau apa yang kita apply atau kerja sikit kadang 10%. So memang universiti ni kita akan belajar semua sebab time tu kita nak discover kita nak discover passion kita. Sebab setengah orang bila dia dah belajar tu passion dekat logistik, passion dia mungkin dekat sukan. Sebab tu memang dia akan bagi semua subjek yang berkaitan dengan kursus tu untuk student tahu kat mana dia akan pergi nanti. Macam tu lah. Betul? Okay, betul. So, it's been like a long time since I last update my YouTube videos. It's been like a month. Sebenarnya sebab Iwa ada muat tau. So macam nak fokus kat muat tu lagi. So jarang lah update video. Apa-apa pun thank you lah Kak Aznil sebab hari ni sudi datang share experience, share pasal passion semua, opinion. Lagi satu, sebenarnya nak bagi peluang kat Aznil ni, promote lah YouTube channel lah. Terima kasih Kak sebab jemput ni first time dapat jemputan. Biasa tak ada orang jemput. Nanti kalau dah famous nanti terima kasih kat luar. Famous tu tak lagi. Tu jangan lupa follow YouTube NNL Music. So kat situ sebenarnya satu media untuk Aznil macam kumpulkan orang yang Aznil pernah ajar muzik, macam untuk berkarya dalam tu. Tapi tak ada karya pun, lebih pada cover lagu orang. Ibu tengoklah dia punya YouTube video tau. Okay, sedap. Iman pun ada kali, tapi belakang kamera lah. Ya, Iman tolong ke? Iman tolong ada kru. Tak cerita. No. So Ibu nampak ada Al-Farisi semua kan? Alfa belum lagi. Belum Ada. Ada lah. Ada. So Ibu tengok cover hari tu. Nice lah. Sedap lah. Macam memang diorang punya group ni memang talented lah. Boleh main gitar, boleh main piano, boleh nyanyi. Bagus lah korang. Sebab korang develop korang punya passion tu kan. Tu korang boleh guna cari duit semua. Bagus lah. Mana tak dapat duit jangan cakap saya duit. Dia orang tak tahu saya duit. Nanti dia orang minta gaji. Bukanlah Mas Iwa ni yang cari kerja kat luar tu. Cari kerja kat luar tu ada duit. Nanti dia orang minta gaji. Nanti dia orang minta gaji. YouTube tak dapat duit. YouTube tak. YouTube kena 4,000 subscriber, 4,000 time views. Tu. Dia orang tak faham. Tapi korang punya subscriber banyak dah lah. Ada. 100 lebih kan? Ke 200 lebih? 100 lebih banyak kena jadi 1,000. Iwan 56. Dia belum muda. So pada ahli-ahli music jangan minta gaji. Mana ada duit. Okay, so
that is it for today. So once again, thank you for watching, guys. So don't forget to subscribe and don't forget to subscribe Azmi punya YouTube channel juga Link kat bawah. Link bawah. Okay, bye. Assalamualaikum. Aduh, kebal kaki. Okay. Tengok Iman tidur sedap pula. Tahu-tahu dia tidur dengkur. Lengkok.